sunyi. Satu orang yang di dalam ofis kita cukup baik dan rapat, dialah yang menceriakan kita. Tapi dia dah tak ada, dia dah pindah, maka kesunyian kadang-kadang melanda kepada kita. Yang keempat, kenapa manusia sunyi? Sebab wifi tak dapat. Wifi tak dapat, line tak ada. Menung dia, sunyi betul. Kerana ada orang yang kalau tak ada suami tak apa, janji ada wifi. Macam-macam tagline sekarang ni. Tak handsome tak apa, janji kaya. Tak ada suami tak apa, janji ada wifi. Ada wifi ceria hidup. Tak ada wifi, pisang. Tuan-tuan yang saya hormati, ini yang kita bimbangkan hari ini. Sebab keceriaan kita dengan benda, bukan keceriaan kita dengan kemanusiaan. Yang seterusnya, tuan-tuan, kadang-kadang kita merasa sunyi kerana penyakit. Kita nak menyendiri, lebih suka menyendiri, tak nak campur dengan orang. Makan seorang-seorang. Orang macam ni elok hidup zaman PKP, tuan-tuan. Nak ke sana susah, ke sini susah, akhirnya dia memerap di rumah. Dia jenis tak nak campur dengan orang. Jenis dia lebih suka menyendiri. Kalau orang terkursus dia tak nak. Ajak makan tak nak, pergi kenduri tak nak, ajak minum Kazim Koko pun tak nak, tuan-tuan. Dia buat hadiah je. Maka orang ni hidup dengan penuh kesunyian. Kita jarang tengok dia tersenyum, apatah lagi dia ketawa. Apatah lagi dia ketawa. Hidup dia bagi dia adalah dunia dia saja. Dia tidak mengambil tahu tentang apa perkembangan yang berlaku. Dia tak ambil kisah tentang sukan, tentang hiburan. Kerja dia ialah kerja, tidur, kerja dan tidur dan makan. Yang keseterusnya, tuan-tuan, ada orang yang merasa sunyi pada waktu-waktu tertentu. Yakni kesunyian yang berlaku kepada dia ialah di antara asar sampai maghrib. Bila datang waktu asar, nak masuk ke maghrib, senja-senja, pukul 8 gitu, 7.30 gitu, 7 malam gitu, dia rasa macam satu benda yang sunyi jauh. Dia dibawa, tak tahu, dibawa jauh, mengelamun. Akhirnya meleleh air mata, keluar air mata, tuan-tuan. Kadang-kadang dia menangis. Dia duduk dalam bilik, duduk atas katil, bucu katil tu, dia menung. Dia bawa diri dia jauh. Ini tanda-tanda penyakit, ada gangguan. Kalau tuan-tuan, anak tuan-tuan ada macam itu, pergi cepat berubat sebelum terlambat. Dan kadang-kadang kerasa kesunyian ini, dia membawa kepada satu perasaan, satu penyakit yang dipanggil sebagai depression, ataupun stres, ataupun kemurungan. Dan juga kita tidak boleh membiarkan zuriat kita, anak kita, saudara kita berada dalam keadaan kemurungan. Kerana apabila dia berlaku kemurungan, dia akan berhenti kerja. Dia tak campur dengan dunia. Dia akan duduk dalam bilik, tidur sampai ke siang, sampai ke petang. Nanti malam dia berjaga, tidur sampai ke maghrib. Pukul 8 dia jaga. Dia makan, dia mandi, dia keluar. Tak tahu bagaimana. Jangan tanya, dia takkan jawab. Dia tak tidur malam. Dia sampai pukul 5 pagi, 4 pagi dia balik.
Dia tidur pula sampai berlarut-larut, sampai maghrib dia tidur besoknya. Maka orang yang jadi macam tu, tuan-tuan, berada dalam keadaan yang perlu dirawat. Kalau kita biarkan, waktu kita sihat, waktu kita masih muda, waktu kita masih hidup, kita boleh tolong tengok, jaga dia. Tapi kalau kita dah meninggal, kita sakit, kita dah tua, siapa yang akan menolong, menengok anak ni, yang nak jaga dia, yang faham perangai dia? Yang inilah yang saya katakan tadi, kalau tak dirawat dengan segera, kita bimbang benda-benda yang tak elok akan berlaku kepada mereka. Jadi inilah dia, tuan-tuan, yang kita bawa pada malam ini, tajuk kenapa rasa sunyi sangat ni. Jadi saya buka kepada tuan-tuan yang sedang menyaksikan FB Live kita pada malam ni, mungkin nak komen, mungkin nak cerita pengalaman, ataupun memberi panduan nasihat kepada kita. Syafiq Ismail, saya depres sebab sekolah tutup, tapi kena pergi stesen. Studiesnya pun PRN Sabah, politik yang menyusahkan rakyat dan anak bangsa. Itu daripada Syafiq Ismail. Ahmad Isyam Daya bin Tulu clear, alhamdulillah. Baik, kita buka komen-komen daripada tuan-tuan. Jika ada pengalaman, jika ada kisah, jika ada persoalan, cadangan, rumusan ataupun panduan, insya-Allah boleh. Daripada Munirah Mustafa, salam Ustaz, saya nak tanya sikit, terkeluar dari topik malam ni. Mak saya akan operate fibroid pada 25 ni. Saya nak tanya, lepas pembedahan nanti mak saya boleh solat jamak tak? Sebab selepas pembedahan tu nanti akan menyebabkan pergerakan mak saya menjadi terhad. Tambahan lagi, mak saya juga ada kencing manis. Jadi boleh dilewatkan semayang zuhur, diakhirkan semayang zuhur dengan dekat-dekat dengan semayang asar. Jadi tangguh sekejap semayang zuhur tadi, mungkin sekarang asar 4.50, lebih kurang, dipuh lah lebih kurang. Jadi mungkin dia semayang zuhur dalam pukul 4.40 misalnya. Bila habis saja dia semayang zuhur dia, orang pun azan asar, maka dia boleh buat sekali untuk memudahkan dia nak bergerak, memudahkan dia berwuduk dan sebagainya. Gitu ya. Baik. Kemudian saya sunyi bila sendirian, tapi bila ada orang saya normal balik Ustaz. Saya normal balik. Itu maknanya mungkin kita kurang kawan, mungkin kita kurang sahabat. Jadi walaupun kita seorang, sepatutnya kita tak rasa sunyi sangat. Sebab kalau kita banyak kawan, ya, kita banyak kawan, kita boleh hubung sekarang dengan WhatsApp, dengan video call, dengan macam-macam hari ni kita boleh buat. Jadi cubalah kepada Marlina Musman, cuba banyakkan lagi kawan dan sebagainya. Jamaliah Jaafar, anak saya tak tidur sebab buat assignment kelas online, siang tak ada tumpuan. Betul, kadang-kadang pukul 4 pagi masih lagi buat assignment, 3 pagi buat lagi, tuan-tuan. Aduh, sekarang ni anak-anak 5 orang duduk di rumah, 6 anak duduk di rumah, penuh, tuan-tuan. Data semua jalan habis, punya laju punya jalan kan. Jadi tuan-tuan, yang paling penting ialah tidur yang cukup, yang paling penting ialah rehat yang cukup. Okey, pastikan anak kepada Puan Jamsiah Jaafar tidur. Baik, Siti Arija Wardati, panjangnya huraian tajuk ya Ustaz, belum habis lagi tu. Siti Arija. Fadli Maksyah, walaupun masih bujang Ustaz, tak pernah sunyi dengan adanya mak, ayah dan anak-anak buah. Syukur sangat-sangat. Itu daripada Fazli Maksyah dari Pulau Pangkor. Jadi dia kata walaupun masih bujang, maknanya dah sampailah masanya saudara Fazli Maksyah untuk menanggalkan status bujang itu. Sekarang memang enjoy lah, tapi kalau saudara Fazli Maksyah kahwin nanti, lagi seronok tau. Ada isteri, boleh jalan-jalan, boleh candak sotong sama-sama kan, best. Kan? Ni Fazli Maksyah. Okey, daripada Merais Ili Sarike Sarawak, line clear, terima kasih.
Kamisah Kimi, perginya tak kembali lagi. Sekujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri, mengharap kasih anak dan istri, apa mungkin pahala dikirim. Kamisah Kimi kata, kerana itu hidup sunyi tapi ada diuk, okey sikit. Kamisah Kimi kata hidup dia sunyi tapi bila ada diuk, okeylah sikit. Terima kasih. Dia suruh saja lagu warisan. Di sini lahirnya sebuah cinta yang suci abadi sejati. Di sini. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Lawa baju hari ini daripada Amar Taiping. Amar Taiping. Jadi baju ni ada sahabat yang hadiahkan pada saya. Dia pergi ke Langkawi, dia balik Langkawi, dia hadiahkan. Kerja saya ialah memakai baju-baju yang dihadiahkan oleh orang ramai. Jadi malam ni saya pakai baju hadiah daripada sahabat yang bercuti hari itu di Langkawi. Dia beli dan saya pakai pada malam ni. Cantik kan? So ulang balik. Kalau slim fit, XX 2 kali L, XX double XL. Kalau regular fit, XL. Yang mana faham? Tak faham sudah tuan-tuan. Okey, daripada boyak-boyak, sunyi kerana keluarga dan kawan yang rapat duduk di luar negara. Ya, kita tak dapat nafikan. Walaupun kita sekarang ada WhatsApp, walaupun kita sekarang ada video call, FaceTime dan sebagainya, tetapi kegembiraan hakiki, keceriaan yang hakiki ialah bertentang mata. Mata bertentang, kasih pun mulai mendatang, siang dan malam rasa terbayang. Nampak? Dia beza tu. Sebab itu nanti kita akan bincangkan di dalam rancangan kita ini bagaimana nak menghilangkan kesunyian itu, mengurangkan kesunyian itu, insya-Allah. Nurlela, alhamdulillah, syukur dapat kepada Allah, dapat ilmu. Hari ini dia tukar nama saya daripada Duke kepada Syuk kan, suka dan duka. Daripada Nazir Ahmad dari Perlis, suara jelas, alhamdulillah. Pai dot, Ustaz, apa yang perlu dilakukan oleh orang yang dipulaukan? Ya, Pai dot bertanya kepada orangnya. Saya adalah orang yang dipulaukan, bertahun-tahun hidup dalam dipulaukan. Banyak tuan-tuan. Sebab itu bila saya mengajar satu surau tu ada dua tangga tu, satu entrance, satu lagi exit keluar. Bila saya naik, orang lari semua. Bila saya naik nak mengajar, orang lari. Oh, hebat tuan-tuan. Orang hantar balik kitab-kitab saya, CD saya orang hantar ke rumah. Ini dipulaukan kerana faktor politik pada akhir tahun 90-an. Dahsyat tuan-tuan. Saya merasakan macam mana sakit dan ferasnya dipulaukan. Memang rasa sunyi. Kita pergi kenuri, orang tak salam kita. Kita pergi kenuri kahwin, orang tak salam kita. Pergi ziarah orang mati, orang tak tegur kita. Betul tuan-tuan. Padahal dulu dia mengaji dengan saya, dia belajar dengan saya, selisih tak tegur tuan-tuan. Wah, dahsyat. Rupanya tuan-tuan, orang yang taksub kepada politik ni dahsyat. Kamu pernah mengajar aku ke? Kamu pernah ajar Iqra' pada aku ke? Kamu pernah mengajar Quran pada aku ke? Kamu pernah mengajar semayang pada aku ke? Dia tak nilai. Dia tak tengok tuan-tuan. Dia meletakkan politik di atas sekali. Saya kena pulau kerana politik. Dan saya rasa tuan-tuan, bagaimana yang dikatakan pemulauan, macam-macam bentuk pemulauan. Ya, benda tu benda biasa.
ada yang berbentuk pemulauan ni diboykot, diberi belakang, wala tada baru ya Allah ya Nabi sebut tu, macam-macam bentuk. Jadi apa yang saya buat? Pai dot saya membina diri saya. Sebab tu saya gigih mendirikan pusat pendidikan Al-Barakah. Masjid sana cancel kuliah, masjid ni tak panggil kuliah, masjid ni buang saya mengajar. Tak apa, saya buat sekolah saya sendiri, saya mengajar dalam sekolah saya. Siapa nak datang, nak ilmu datang. 15 tahun 16 tahun usia sekolah saya, 16 tahun tuan-tuan. Saya membina, mohon pada Allah supaya Allah bagi hidayah, mohon pada Allah supaya Allah bagi rezeki, mohon kepada Allah supaya Allah bagi petunjuk, mohon pada Allah mudah-mudahan diluaskan dakwah. Dan saya tak tengok pada orang yang pulaukan saya. Saya tak peduli pun pada surau masjid yang tak peduli. Saya nampak masjid di luar, surau di luar, tempat di luar. Kita pergi ke tempat orang nak kita, kita pergi kepada tempat orang yang jemput kita, hati kita seronok tuan-tuan. Ini macam mana saya nak melayan orang yang memulaukan. Saya bina kekuatan, keyakinan. Alhamdulillah, syukur pada Allah, hari ini alhamdulillah tersergam pusat pendidikan Al-Barakah. Syukur banyak-banyak pada Allah. Jadi kena sabar bila dipulaukan, jangan marah bila dipulaukan, senyum saja. Tetapi pada masa itu, dalam masa yang sama, kena bangun, buat kerja betul-betul, minta pada Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Baik tuan-tuan, Syafiq Ismail sama-sama my beloved cikgu. Baik, kemudian Zainon, samalah anak saya pun stres, kelas online tak boleh balik you. Saya takut tuan-tuan, kalau dibiarkan perkara ini berlarutan, kita tidak akan dapat mengambil disiplin ilmu, menghadap guru. Hari ini orang masuk sekolah dah tak menghadap guru tuan, tak berdepan, tak talaqi, tak musyafahah. Kita takut disiplin ilmu tidak ada lagi, penghormatan terhadap guru tidak ada lagi, malah guru pun tidak lagi mengenali anak muridnya. Kita ubah bentuk pengajian. Sedangkan pengajian berguru bertalaqi ini tuan-tuan ada keberkatan, ada manfaat yang besar. Tapi hari ini orang mula menukar, konon-konon yang bawa norma yang baru. Kita minta lah pada pihak-pihak yang berkenaan, kajilah balik, telitilah balik, bukan setakat online-online ni saja tuan-tuan. Kaji balik apa sebenarnya benda ni. Banyaklah orang duk kaji balik lah, betul tak betul ni cerita semua ni. Ya, sampai semua benda nak dirombak sekarang ni. Puan Jamilah baca, Ustaz, ayah saya kirim salam. Okey, alaihi wa alaikassalam. Baik, kemudian ada lagi soalan. Baik, untuk mendapatkan produk sila hubungi Sinar Al-Barakah. Jadi tuan-tuan, banyak orang tanya pada saya tentang minyak habatus sauda. Okey, ada ke sini Ustaz Ahmad minyak habatus sauda? Ya, boleh tunjukkan. Minyak habatus sauda ni tuan-tuan, saya makan dengan madu lebah. Okey, ini contoh minyak habatus sauda ni tuan-tuan. Jadi sebotol ni saya rasa boleh tahan hampir 2 bulan. 2 bulan tuan-tuan minum. Tapi minum tak banyak. Saya minum habatus sauda ni tuan-tuan, minyak ni, selepas solat subuh. Lepas mayang subuh apa semua tu, lebih kurang pukul, sekarang subuh dah lewat, pukul 7 lah, sebelum sarapan tu. Okey, saya minum ini campur dengan madu.
Okey. Kemudian time saya makan ubat dalam pukul 8.30 pagi lebih kurang. Saya makan pula pil Habbatus Sauda 2 biji. Ini yang untuk amalan kita. Ya, minyak ni original ni, dia punya kotak dia tuan-tuan. Jadi saya syorkan untuk tuan-tuan dapatkan minyak Habbatus Sauda ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh hubungi 01775977448 Puan Ira, ataupun 0105077088 Puan Ain, ataupun tuan-tuan boleh layari Facebook Sinar Al-Barakah untuk mendapatkan zaitun, Kazim Skoko dan Kazim Oats sebagai makanan tambahan kita, sarapan pagi kita setiap hari. Inilah makanan saya. Alhamdulillah, Allah berikan saya kesihatan, Allah berikan saya kekuatan, sehat, alhamdulillah, syukur. Jadi tuan-tuan, kita kongsi kekuatan kesihatan kita ni. Baik, kemudian Salmi Osman balik kampung rasa sunyi, mak dah kembali ke rahmatullah. Betul tuan-tuan, itu di antara kesunyian yang tengok gambar mak. Kadang-kadang kita tak sanggup tengok gambar mak, buka album, buka handphone, buka album foto, kita kadang-kadang tak sampai hati nak tengok kan. Dia mari satu macam perasaan bila tengok gambar ayah, bila tengok gambar mak. Sebab tu akak-akak, abang-abang, adik-adik yang masih ada mak, ayah, tolong hargai, tolong sayang, tolong taat, tolong beri yang terbaik kepada mereka, berikan kepuasan hati kepada mereka. Andai kata mereka pergi dahulu, insya-Allah kita rasa puas, sebab waktu mereka hidup kita berkhidmat kepada mereka. Baik, jadi saya nak tanda-tanda, nak tunjukkan pada tuan-tuan tanda-tanda yang dikatakan tuan-tuan berada ataupun punca tuan-tuan berada dalam keadaan kesunyian. Pertama, mungkin tuan-tuan tidak tahu bagaimana untuk meluahkan perasaan. Tak tahu nak meluahkan perasaan, nak cakap pada siapa, nak bagi tahu pada siapa. Akhirnya tuan-tuan pendam. Bila tuan-tuan pendam, tuan-tuan rasa dunia ni aku malas campur, aku tak sukalah. Maka tuan-tuan akan mula menyendiri. Sendiri menempuh hidup, tiada berayah, tiada beribu. Sendiri aku berjalan, tiada harta menjadi bekalanku. Sendiri ada waktunya memberi ketenangan di jiwa. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita sebut tentang dengan siapa keadaannya, kita kadang-kadang kita tak tahu nak mengadu pada siapa. Akhirnya kita simpan, kita diam. Maka itulah yang menimbulkan penyakit kepada kita. Cari seseorang yang boleh tuan-tuan luahkan perasaan, ceritakan. Dan kalau boleh, pilihlah orang yang betul, orang yang boleh simpan rahsia, orang yang boleh berkongsi pengalaman, orang yang tidak lokek untuk menasihati, orang yang boleh menyelesaikan masalah. Kalau tuan-tuan tak pilih mencerita daripada orang, tuan-tuan akan dapat kesannya kemudian hari nanti. Di kemudian hari nanti tuan-tuan menyesal. Bukan semua masalah tuan-tuan perlu cerita pada orang. Cerita kepada orang yang boleh menyelesaikan masalah, bukan menceritakan pada orang yang tak boleh selesai masalah.
Itu namanya menambahkan lagi masalah. Sidang penonton yang saya hormati, okey. Salam Ustaz Muhammad Amir Syahrin. Kadang-kadang saya risau, sunyi dan sedih. Tiba-tiba terasa ada kaitan dengan hasutan syaitan. Apa pandangan Ustaz? Baik. Sebab itu saya tidak suka tuan-tuan tidur waktu petang, tidur waktu maghrib. Tolong elakkan. Dan juga tidur selepas subuh, tolong elakkan. Tidur selepas subuh ni rezeki mahal. Nak rezeki murah, lepas subuh buat kerja terus, bukan tarik selimut lagi. Rezeki mahal, bukan rezeki murah. Tidur selepas asar dekat maghrib ni menjadikan pemikiran kita kadang-kadang mamai, tuan-tuan. Biol sekejap. Begitu juga kadang-kadang dengan gangguan syaitan, dia boleh mari perasaan was-was. Min syarril waswasil khannas. Dia datang bisikan-bisikan was-was. Maka kalau ada bisikan yang tak baik, tepis, tolak, tinggalkan, keluar. Pergi buat kerja, pergi mencangkul, pergi menanam, pergi naik basikal, buat kerja. Jangan mengelamun. Muhammad Amir Syahrin, bila ada saja bisikan syaitan, fasta'iz billah minasyaitanir rajim, berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Jangan dilayan perasaan, jangan diikut perasaan itu. Aktifkan diri anda. Baik, nombor satu, mungkin kita tidak jumpa untuk menyelesaikan masalah kita, orang yang boleh menyelesaikan masalah. Jadi nasihat saya yang pertama, kalau anda berhadapan dengan masalah, tak tahu nak mengadu dekat siapa, tolonglah cari tempat pengaduan yang boleh menyelesaikan masalah, bukan yang menambahkan masalah anda. Yang kedua, kenapa yang kita ni rasa sunyi? Sebab kadang-kadang tuan-tuan, kita terlalu bergantung harap kepada orang. Bila orang tak tolong kita, bila orang tak peduli kepada kita, kita mula rasa sunyi, kita mula rasa frus. Kita terlalu bergantung pada Baharudin Musa, tak pun pada Nol Faizul Khairi Bani. Contohnya, bergantung sangat. Buatnya satu hari, dia orang ni sakit ke, dia orang ni meninggal ke, tuan-tuan nak bergantung dengan siapa pula? Sebab tu kalau tuan-tuan nak menghilangkan kesunyian tuan-tuan, antara benda yang perlu tuan-tuan buat ialah berdikari. Buat kerja dengan seseorang pun boleh buat kerja. Aku boleh hidup lah walaupun seorang. Kadang-kadang tuan-tuan, manusia menjadi dalam keadaan kesunyian sebab dia tak faham diri dia siapa. Dia tak tahu dia tu siapa dan matlamat hidup dia. Matlamat hidup dia, dia tak tahu apa matlamat hidup dia. Dia tak tahu diri dia tu siapa. Bila mati isteri, dia rasa sunyi. Dia tak boleh terima hakikat isteri dia meninggal. Dia malas untuk hidup, duduk dalam rumah dalam gelap, berhenti kerja, menangis, akhirnya buta mata dia. Tu nama dia Kasim Selamat. Menangis. Apa pun nangis. Setiap insan, setiap yang bernyawa akan mati. Menangis apa? Hari ni Combi, hari ni Sabariah mati, satu hari kau pula mati. Kita ni hidup untuk mati. Tak lama lagi matilah kita ni. Jadi kalau dah tahu kita akan mati menghadap Allah, buat persiapan. Dan persiapan tu bukan meratap,
menangisi kematian orang tak habis-habis. Ini kadang-kadang menangis, dia tak tahu tujuan hala hidup dia, dia frust, tak dapat kerja pun frust, tak dapat beli motor pun frust, putus tunang pun frust, putus cinta pun frust. Apa nak frust-frust? Bangun. Ni kadang-kadang nak frust. Dia kata saya dah cari jenuh dah, tak jumpa-jumpa ni. Sudah jauh kaki mencari, ku tinggalkan tahta dan negeri. Dahaga rindu tidak terperi-peri, ingin bertemu dengan 7 puteri. Aduhai nasibku yang malang, banyak rintang setiap hari. Apa nak sedih-sedihkan? Siti Zaliha Omar, saya berasa sunyi sebab salah seorang anak saya dah dijemput Sang Pencipta. Bukan saya tak redha, tapi bila teringat saat saya dengan anak, saya rasa sakit sangat Ustaz. Ubatnya saya baca Quran, nak ubati kerinduan. Ya. Siti Hasnah, saya ada saudara yang kemurungan semenjak kematian suami, duk berkurung dan dengan anak-anaknya cukup garang, minta pandangan Ustaz macam mana nak bantu saudara ni. Kena pergi jumpa pakar psikiatrik, kena pergi jumpa pakar kaunseling, kena pergi dapatkan rawatan. Tak boleh biarkan macam itu. Nanti meroyan, nanti meraban, nanti makan ubat pula. Okey, minta pada Kak Siti Hasnah tolong rawat dia, ialah dengan bawa pergi jumpa pakar rawatan, insya-Allah. Okey. Muhammad Zarul Majid, saya kena dari 2019 sampai 2020 Ustaz. Waktu petang je saya jadi risau. Kadang-kadang ada benda bisik, alhamdulillah amalkan Asmaul Husna, bisikan tu kurang, alhamdulillah. Itu pengalaman daripada Muhammad Zarul Majid. Ahmad Isyam, tak sunyi sangat sebab ada kuliah Ustaz, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Ustaz, saya payung satu lagu. Lagu apa tu? Bila waktu sunyi kita berkongsi live video. Tazkirah dulu saya sunyi, tapi bila dah ada macam-macam live, alhamdulillah boleh menghilangkan kesunyian. Cik Puan Zainab. Okey, delima merah 6 tahun kanser, survival 6 tahun juga under depression. Saya tak boleh terlalu bising dan pergi ke tempat yang terlalu ramai, tapi insya-Allah under manage Ustaz. Mudah-mudahan kepada delima merah dikurniakan 6 tahun ujian oleh Allah, ujian kanser. Mudah-mudahan sabar, Allah hapuskan dosa, Allah naikkan darjat, Allah berikan pahala pada delima merah kerana ujian yang cukup hebat kanser ni tuan-tuan. Mia Azwani, salam Ustaz, macam mana nak bezakan penyakit berpunca daripada gangguan dalaman dengan penyakit fizikal? Maksudnya kalau ada gangguan selain daripada penyakit luaran, kadang-kadang kita tak tahu punca daripada mana. Sebab itu bagi saya, bila saya tak sihat, bila saya sakit, saya pergi hospital. Saya pergi hospital dulu. Saya ikut prosedur yang doktor buat. Doktor kata masuk MRI, saya masuk. CT scan buat, X-ray buat, skop buat, skop atas buat, skop bawah buat, ambil darah bagi. Apa yang dia minta untuk mengesan penyakit saya buat.
Tapi banyak kali saya pergi, doktor kata awak sihat, datuk sihat, tidak ada sakit, tapi saya sakit. Kalau gitu kita tahu ada masalah lain. Sebab itu akak pergi dapat dulu rawatan di hospital, tengok apa kata dia orang. Dan kalau boleh bukan satu opinion, ada second opinion, ada third opinion daripada doktor yang lain, pakar yang lain untuk melihat penyakit kita. Pendapat dia orang pula. Baik. Kemudian termasuk saya sibukkan diri ke online ceramah, so tak rasa sunyi sangat. Bagus, alhamdulillah. Halimah Mak Nafi, thank you. Siti Arija harap jodoh Fazli Mak Syah akan menjelma di sini. Jadi kalau tuan-tuan nak, Fazli Mak Syah nak, saya jadi orang tengah, okey kan? InsyaAllah okey. Fazli Mak Syah mana? Tak masuk lagi Fazli Mak Syah, masuklah Fazli Mak Syah. Baik, yang keseterusnya tuan-tuan, kenapa kita berfikiran sunyi, kita sendiri berada dalam keadaan sunyi? Jawapannya ialah kita sentiasa berfikiran negatif. Orang yang positif tidak akan sunyi, insya-Allah. Orang yang hidup dia ceria, sentiasa berfikiran positif, dia tidak akan sunyi. Yang selalu sunyi ialah negatif. Bila orang tak senyum pada dia, dia ingat orang tu benci pada dia. Bila orang tak jemput dia, dia ingat orang tu tak suka dia. Bila orang tu tak tegur dia, dia ingat orang tu menyampah pada dia. Akhirnya dia pun tak nak campur dengan orang, dia duduk sorang-sorang, dia rasa sunyi. Itu punca dia, sebab berfikiran negatif. Jadi jangan berfikiran negatif, insya-Allah hilang perasaan sunyi itu. Dari Ailis Naufal Hasliza, Ustaz, saiz apa? Saya saiz apa kalau baju, saya tahu lah. Kalau baju regular fit double XL, kalau regular fit XL sahaja. Dah 4 kali sebut dah ni. Zainon Haji Ramlan, saya sibukkan kuliah online. Kuliah duk kat YouTube kan banyak. Alhamdulillah. Razak Isam, rasa sunyi bila Kak Ngah baru meninggal ahad lepas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hadiahkan bacaan Quran, sedekahkan atas nama dia, wakafkan atas nama dia. Mudah-mudahan dia berbahagia, dirahmati Allah, ditempatkan bersama dengan para salihin, insya-Allah. Ustaz, sekarang bapak saya tiap pagi tunggu Ustaz pukul 8.30 pagi. Terima kasih Puan Jamilah Bacok. Azura Misbir, cun baju Datuk. Alhamdulillah, boleh jadi model. Ustaz jadi model lah. Sa'ana Sulaiman model ya. Model tak laku lah kalau saya jadi model. Baik tuan-tuan, okey, Ustaz dah jadi macam DJ pun ada. Mia Azwani, terhibur. Apa-apa pun terima kasih atas info dan nasihat. Okey, lagu favorite Arman Shah. Arman Shah, nasib baik tak Aman Shah. Ada satu lagu Aman Shah saya suka. Bila ku ingat, bila ku kenang masa dulu kita berdua. Ingat tak Asmara Terkenang? Lagu nyanyian asal daripada Neng Yatimah, dinyanyikan semula oleh Aman Shah. Menghibur hati yang sangat luka, hatiku duka. Sungguh lama tak nampak rupamu, tetapi tetap aku setia. Aku setia. Baik, Muma Mia, Ustazah. Ustazah. Murung saya dengar dia tuan. Mama Mia kata, Ustazah macam mana nak buang rasa nak marah. Kadang-kadang pelik juga apa pasal nak marah je, buat istighfar, jadi stres. Kadang-kadang nak marah. Kalau begitu jangan marah, nanti kena jual.
Bila nak marah, tinggalkan tempat tu. Bila nak marah, pergi tempat lain. Hilanglah marah. Pergi semayang, pergi baca Quran, pergi ambil wuduk, pergi mandi. Hilang marah. Jangan bila marah ikut. Jangan bila marah follow. Follow. Itu masalah dia. Dia akan jadi lebih dahsyat lagi marah tu. Bila nak marah, start motor pergi. Bila nak marah je duduk jejong. InsyaAllah tak ada marah. Melati Abdul Rahim, sukalah dengar ustaz nyanyi. Siti Munirah, pulau apa tu? Pulau Pandan jauh ke tengah. Hani Latif, saya sentiasa busy cari FB live ustaz. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak jumpa. Begitulah hidup dalam kepulauan. Ya, hidup di pulau, hidup di boikot, hidup kita macam-macam lah tuan-tuan. Terpulang lah, ada dia orang nak ban ke, dia orang nak block ke, terpulang lah. Kerja saya itulah. Jadi kita doa lah, mudah-mudahan kita terus boleh mengadakan kuliah melalui FB ni. Ishak Kamarudin, serasa sunyi bila sakit pinggang ni, terpaksa melarikan diri daripada tugas. Sebab itu kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita bersunyi-sunyian, rasa sunyi. Sebab apa? Sebab bila kita rasa sunyi, waktu itu mungkin Tuhan nak menyuruh kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau sibuk nak sebut nama Allah, tak sempat. Kalau sibuk ni nak berzikir pun tak sempat. Tapi kadang-kadang Allah bagi sakit, memang kita terlantar je atas katil. Pada waktu itu kita dengan Tuhan, kita rapat dengan Tuhan, kita berdua je. Orang lain pun tak tunggu kita, kawan-kawan pun jauh pada kita. Maka pada waktu itu yang paling hampir dengan kita ialah Allah. Sebab itu Allah Ta'ala ni Maha Penyayang, Maha Pemurah. Alhamdulillah tak sunyi, Allah sentiasa ada. Ni out of topics. Ustaz kata hukum vaksin wajib ambil, tapi macam mana kalau kesan saya tak sebut pun wajib ambil? Bila masa saya kata wajib ambil? Okey, itu kena tanya majlis fatwa. Saya rasa saya tak pernah kata lagi wajib ambil vaksin. Saya tak pernah kata, tak pernah keluar pada mulut saya. Baik. Kiflizul, sunyi belum kahwin ustaz, macam mana? Kahwin lah, pergi kahwin. Okey. Syarifah Ifah Syeri, maknanya orang tak bergaul dengan ustaz. Baik. Alhamdulillah ustaz dapat ilmu. Kamsiah Muhammad, terima kasih. Riza Shah dipulaukan, bermaksud disisihkan. Daripada Muhammad Safwan, ustaz saya nak tanya, macam mana nak mengatasi masalah ibu yang sering mengatakan anak dia anak derhaka walau macam-macam kebaikan saya buat? Biarlah dia kata apa pun, memang kita buat, jaga dia buat kebaikan, tapi kita buat kerana Allah. Dia nak kata apa, biarkanlah. Bukan maknanya mak pun tak berdosa. Mak buat pada anak pun mak berdosa. Mak pilih kasih pada anak pun mak berdosa. Mak tak adil pada anak-anak dia pun mak berdosa juga. Tapi walaupun mak tak adil pada kita, walaupun mak tak peduli kita, walaupun mak tak kasih pada kita, kita tetap buat baik. Sebab kita buat baik bukan kerana apa, kerana Allah. Dia nak kutuk, dia nak terima, dia nak hentam kita, itu dia punya pasal. Kita sabar pasal dia mak kita. Tapi ingat, mak yang macam ini pun berdosa. Jangan ingat bila mak boleh buat macam-macam pada anak. Jangan faham macam itu. Ada hak juga. Jangan buat tak betul pula pada anak-anak ni. Saadah Ida, betul ustaz, sunyi bila suami telah pergi. Betul, insya-Allah. Bang Cik teruskan bersuara menegakkan kebenaran. Rainah Saidun, ada orang yang tak kenang budi tu.
Fadli Mak Syah, hak saya tiap-tiap hari di pulau. Memanglah dia di Pulau Pangkor, memang kena pulau lah. Saya pernah dipulaukan pada tahun 2008. Sekarang saya masih rasa dipulaukan walaupun dah 13 tahun berlalu. Azura Misbah, dasarnya pengaruh politik ya Ustaz? Ya. Okey. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, sebelum kita berakhir, saya nasihatkan pada diri saya dan pada tuan-tuan, jangan menghilangkan kesunyian dengan perkara bodoh. Ada orang yang nak hilangkan stres dengan dadah, menjadi alkoholik. Dia ambil vape, dia ambil disco, dia nak hilangkan kesunyian, nak hilangkan frust, dia jadi liar, tak mau semayang, buang tudung, pakai skirt, konon-kononnya aku merdeka, aku itu bodoh, tindakan yang bodoh, merugikan balik pada diri. Orang yang macam ini dia takkan hilang kesunyian dia, sebaliknya menambahkan lagi masalah demi masalah yang akan datang. Jadi saya minta kepada penonton-penonton semua, kalau kita, bagaimana kita nak jadikan diri kita strong, jadikan diri kita kuat. Yang pertama, kita berikan perhatian kepada diri kita sendiri. Kita berikan perhatian. Sebab itu bila saya di pulau dulu-dulu, tuan-tuan, okey, saya di pulau, saya tak peduli orang. Saya bagi penumpuan kepada kuliah saya. Saya bagikan fokus kepada ceramah saya. Dan saya buat kerja betul-betul, bersungguh-sungguh. Saya tak pedulilah orang yang pulau, orang yang boykot, lantak dia orang. Bukan saya minta duit dengan dia orang, dan bukan dia orang suap nasi kat mulut saya. Peduli apa kita? Masa itu kita tumpu pada diri kita. Dan pada masa itu, tuan-tuan, saya terima semua job, terima semua jemputan. Sehari 5 kali, 4 kali, 6 kali pun ada. Dan bila saya sibuk, saya tidak lagi merasa stres, tidak lagi merasa sunyi. Malah itu menjadi terapi kepada saya. Layan diri anda terlebih dahulu, nombor 1. 2, tolong cari kawan yang boleh menjadikan dia tempat kita bergantung, tempat kita memberi kepercayaan, tempat kita sama-sama kuat. Ada 10 orang, ada 5 orang cukup. Kebergantungan kita hakiki pada Allah. Tetapi terhadap manusia, kita kena pilih orang-orang yang kuat, yang sanggup berkorban untuk kita. Cuba tengok Nabi SAW. Siapa di sisi baginda yang hebat-hebat? Ada anak muda yang gagah, ada sahabat yang garang, ada orang kaya yang hebat, ada orang yang lemah lembut yang hebat, yang duduk di sekeliling Nabi. Dan tuan-tuan kena cari orang macam itu, supaya bila kita jatuh, mereka bangunkan. Bila kita naik, mereka tolong kita, tahan kita, jangan tinggi sangat. Nampak? Ni pentingnya peranan kawan. Yang ketiga, bagaimana menjadikan hidup kita tidak sunyi. Tolong menghargai apa yang kita ada. Saya bawa diri saya pada tuan-tuan pada malam ini. Saya nak bagi tahu orang siapa Ustaz Kazim, nak bagi orang suka pada ceramah, bukan suka pada saya, suka pada ceramah saya. Antara yang saya buat pada masa itu ialah
menyampaikan ceramah, menyampaikan kuliah dalam bentuk mudah orang faham, menggunakan bahasa yang senang orang faham, contoh yang senang orang faham. Dan saya rasa kebolehan saya pada masa itu ialah bergurau. Saya gunakan kebolehan itu. Kadang-kadang kebolehan saya ialah menyanyi, maka saya menyanyi. Kadang-kadang kebolehan saya ialah meniru suara orang. Kadang-kadang kebolehan saya ialah berlakon dialog-dialog yang selalu dilakonkan, yang selalu disebutkan oleh orang-orang biasa, supaya dekat dengan orang yang mendengar ceramah saya. Alhamdulillah, sampai sekarang saya masih menggunakan benda-benda itu sebagai satu pendekatan untuk menjadikan orang suka berada dalam majlis ilmu. Akhirnya saya tak stres, walaupun dipulao, difitnah, dikutuk, saya tetap saya. Sebab bila saya berhadapan dengan tuan-tuan, walaupun dalam FB Live, apatah lagi kalau macam dulu-dulu secara langsung di hadapan ratusan ribuan manusia, saya rasa suka. Hilang sunyi saya, hilang rasa boikot, hilang perasaan di boikot. Sebab saya berhadapan dengan orang yang betul-betul nak menuntut ilmu, yang sanggup berjalan kaki, yang sanggup sewa bas, yang sanggup sewa van, yang sanggup naik motor. Ada yang meninggal, berapa ramai yang meninggal dunia nak dengar ceramah saya. Aksiden, dilanggar, berlanggar, banyak sangat tuan-tuan. Mudah-mudahan mereka mati dalam keadaan baik. Ada jenazah yang saya pergi ke hospital, balik dengan ceramah saya dilanggar orang mabuk, nak pergi dengar ceramah saya bertembung lagi. Semuanya itu tuan-tuan berlaku dalam hidup saya, dan saya sangat suka sebab mereka menghilangkan stres saya. Seperti mana tuan-tuan menghilangkan stres saya? Saya suka, walaupun kadang-kadang Facebook kita disekat, walaupun Facebook kita ini diblok. Kalau ada 7 orang, 8 orang pun, saya tetap bercakap di dalam Facebook kita. Dan yang seterusnya, jangan berhenti daripada berbuat sesuatu yang baru. Kena cari idea yang kreatif supaya kita tidak menjadi bosan, supaya kita tidak menjadi sunyi. Kak Zah, taman bertuah, kacang lupakan kulit, Ustaz ya. Itu buat macam mana Kak Zah? Sabarlah ya Kak Zah. Okey. Nur Hayati, alhamdulillah, masa Diuk datang Bandar Tasik Puteri penuh dan sesak. Terima kasih. Okey, itu dulu-dulu. Sekarang ni tak tahu dah tuan-tuan. Sekarang kita tak tahulah macam-macam lah tuan-tuan. Baik. Dan yang terakhir, minta bantuan daripada pakar. Bila kita berada dalam keadaan sunyi, merasa kosong, merasa dah nak bunuh diri rasanya, jangan biarkan. Jumpalah pakar, jumpalah orang yang boleh memberikan nasihat. Jangan bunuh diri, jangan buat kerja bodoh. Baik, bagi tuan-tuan yang nak dapatkan minyak Habatus Sauda ataupun Kazim Skoko dan Kazim Oat, tuan-tuan boleh hubungi Sinar Al-Barakah, ataupun boleh hubungi Puan Ira 0175977448, ataupun Puan Ain 0105077088. Jangan lupa semayang, jangan lupa banyakkan berzikir, jangan lupa baca Quran, jangan lupa ingat pada Allah. InsyaAllah kita tidak sunyi kerana kita ada Allah. Kita ada Allah, kita takkan sunyi. InsyaAllah jumpa lagi pada malam besok. Kita akan buat bacaan Yasin jam 7.50 malam, bacaan surah Yasin. Jadi insyaAllah kita akan baca doa, mudah-mudahan ada keberkatan dan kebaikan
dengan bacaan Yasin kita malam besok. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.